Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya niat. Dan niat bagi ibadah korban ni boleh dilakukan sebelum sembelihan dengan syarat binatang yang hendak disembelihkan itu telah ditentukan. Sebelum sembelih boleh niat dah. Syaratnya binatang sudah ada, dah tentu. Boleh. Ia juga boleh dilakukan ketika binatang korban itu mula disembelih. Dan inilah yang disyaratkan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i dia menegaskan niat ketika sembelih. Maka semalam satu orang JK korban di satu tempat di Selangor SMS, "Ustaz, tolong ajar niat ketika nak sembelih. Kalau yang peserta ni ramai, ya, niat nak sembelih." Maka senang dia cakap Melayu lah, kata, "Saja aku menyembelih binatang korban ini sebagai wakil kepada peserta-peserta korban, ya. Dan ya Allah, masukkan doa, Engkau terimalah ibadah korban kami. Bismillah, kita pun sembelih." Itu mana mazhab Syafi'i, dia lebih mensyaratkan, menekankan niat ketika sembelih. Ketika nak sembelih tu niat. Mazhab Syafi'i. Sebab tu wakil dia kena betul-betul. Dia kena betul-betul. Baik. Seorang tu boleh berniat di dalam hatinya seperti, aku jadikan lembu ini korban untuk diriku kerana Allah Ta'ala. Aku jadikan lembu ini korban untuk diriku kerana Allah Ta'ala. Kalau dia sembelih sendiri. Ya. Seorang yang telah berniat korban sebelum disembelih binatang adalah tidak wajib mengulangi niatnya ketika disembelih binatang atau ketika mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih. Kalau dia dah berniat korban, aku jadikan lembu ni korban untuk diriku kerana Allah Ta'ala. Ni lembu dah beratur ni. Tapi jangan ada atur lembu tu. Asingkanlah, kuarantin lah. Letak dalam kandang tutup ke, atau tutup mata lembu tu elok-elok. Tapi hukum kata jangan dikasari. Jangan dihirit lembu tu. Jangan dikasari lembu tu. Setakat nak tutup mata dia. Jangan sampai tutup kepala macam Al-Gojo nak sembelih orang. Sampai lemah lembu tu. Pakai ni sabun hitam. Tak payahlah. Nanti ada pula tempah kat tukang jahit pula. Secara kepala lembu pun tak payahlah. Tutup mata je. Takkan sampai tutup hidung. Itu kan mati lembu tu bukan kena sembelih. Kerana awak tutup kepala dia. Mana konsep dia, jangan dikasari binatang. Asingkanlah supaya dia tak nampak yang pertama tu disembelih. Asingkanlah macam mana pun. Ataupun tutup mata yang lain tu. Ya. Baik. Jadi masa dah sampai lembu tu, katakan ini kita punya bahagian lembu. Kita ni bukan penyembelih, kita memang hadir di situ. Sebab disunatkan hadir. Kita pun niat dalam hati kita. Kalau kita dah niat dalam hati kita, aku jadikan lembu ini korban untuk diriku. Aku jadikan sebahagian 1/7. Kalau nak khusus lagi, tak salah. Aku jadikan satu bahagian daripada lembu ini sebagai korban untuk diriku kerana Allah Ta'ala. Dia duduk dekat lembu tu. Kalau dia dah niat macam tu, dia tak payah lagi nak wakilkan. Tapi yang berlaku kadang-kadang ada pula tukang baca kan. Itu lagi baik. Itu tak salah. Kalau yang tukang baca tu nak baca pun tak salah. Tapi tuan punya diri tu, kalau dia hadir dah cantik dah. Kalau dia tak hadir pun dia sudah niat awal lagi. Masa dia serahkan borang tu. Itu pun dah kira elok. Tapi yang paling cantik, yang tukang baca pun baca, yang tukang sembelih pun, mana semua orang seia sekata. Untuk menunjukkan roh ibadah korban tu. Syiarkan dia. Macam kita keluar zakat fitrah lah, suami dan bapa nak keluar zakat fitrah, bagi tahu isteri, bagi tahu anak-anak, baru orang tahu ini ibadah. Barulah ibu, anak, isteri tadi mendoakan ayah suaminya pergi membayar zakat fitrah. Nampak suasana ibadah, anak diajar ini rukun Islam. Buat ibadah korban pun macam tu. Jangan orang anggap sembelih lembu korban ni macam sembelih biasa. Sebab tu di antara perkara sunat, sebelum nak melaksanakan ibadah korban, lembu tu hendaklah ditambat biar nampak kat padang.
Supaya orang-orang yang nak berkorban ataupun yang bakal nak berkorban ataupun yang belum nak berkorban, tengok lembu dia ada semangat nak korban. Dan lembu itu disuruh tanda. Dia takkan bercampur dengan lembu hok bela lepas ni. Tanda lembu tu. Dan tanda ni Imam Syafi'i kata makruh tanzih. Kalau telinga dia dicari, dikoyak, ditebuk dengan lubang, makruh tanzih. Walaupun dia ada untuk tanda cara lain, bukan cara tinggi lembu tu. Makruh tanzih, yang dikeji perbuatan tu, kata Imam Syafi'i. Jangan ditindik lembu tu, punch kat telinga dia apa semua. Ini untuk jual ekspor tu cerita lain. Ini untuk korban, tanda. Macam-macam tanda boleh buat. Tak payahlah ambil pen marker pula pergi bubuk dekat perut kawan tu. Saya nak macam darah kulit kan, makan dapat pen marker pula kan. Tandalah dengan cara ikat lah. Ikat benang ke, tali ke dekat kaki dia. Takkan lembu tu pandai buka simpul kat kaki dia. Nak ikat dengan tali. Yang awak pergi punch kat telinga dia, buat apa? Cuba awak punya telinga saya punch. Suka Ustaz, dia kata. Orang sengamai yang tinggi dia kata. Awak jatuh. Jangan buat macam tu. Saya sekali harumkan hukum ni dalam penyampaian santai ni. Saya senang faham. Ya? Kalau saya nak gariskan panjang, jadi saya sentuh, masuk sekali. Jadi saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitu ya. Jadi dari segi niat, adapun korban nazar tidak diperlukan kepada niat lagi kerana ianya telah ditentukan atau ditakyinkan ketika nazar. Kalau dia dah bernazar, maka ketika dia nazar tu dia dah niat dah. Itu dah dikira niat dia dah. Namun kalau dia nak datang, dia nak niatkan lagi, tidak jadi salah. Tapi nazar, niat nazar sudah ditakyinkan dengan nazar. Dengan MOU dia dengan Allah pun dah dikira dah tu niat dia. Innamal a'malu binniyat. Al-ayat. Hanya sah ibadat, sandaran ibadat satu organ ibadat tu bersandarkan kepada kepada niat. Sah satu amalan tu disandarkan kepada niat. Ya. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita nak teruskan lagi perbincangan ini. Hukum korban untuk orang lain. Untuk hukum korban untuk orang lain. Tadi kita dah terangkan bapa atau datuk boleh melaksanakan korban bagi orang yang diwalikan. Ya, seperti anak dan cucunya. Dengan mengambil perbelanjaan daripada harta ayah atau harta datuk atau harta anak atau harta cucu itu sendiri. Kalau kita gabungkan mendapat mazahib, maka itulah sebagai khulasah, sebagai kesimpulannya. Ya, itu bagi kanak-kanak kecil. Melakukan korban bagi orang yang telah meninggal dunia, maka ada pecahan hukum di sini. Yang selalu kita dengar, apa dia? Tak boleh untuk orang meninggal dah. Kalau sebelum dia meninggal, dia wasiatkan untuk buat korban pada dia. Itu fakta umum fiqh. Cuba kita halusi. Bagi mazhab Syafi'i, saja-saja nak buat korban untuk orang meninggal dunia tidak dibolehkan, tidak harus. Dilarang. Tetapi harus melakukan ibadah korban bagi orang yang telah meninggal dunia sekiranya diwasiatkan. Atau ada juga pendapat mengatakan walaupun dia buat korban untuk diri dia, tapi dia berdoa pada Allah, pahalanya ya Allah kau sampaikanlah pada arwah ayahku. Walaupun korban ni korban aku, pahalanya ya Allah kau tolong sampaikanlah ya Allah mudah-mudahan kepada arwah ayahku. Mana dia hadiahkan pahala tu. Satu qaul dari segi alim ulama menyatakan itu juga adalah diharuskan. Baik, bagi mazhab Maliki, makruh membuat korban bagi si mati kalau tidak diwasiatkan. Si mati tidak wasiatkan, dia buat juga korban untuk si mati, makruh bagi mazhab Maliki. Dan sunnat, ya, kalau diwasiatkan. Kalau orang yang mati itu sebelum mati diwasiatkan buat, bagi mazhab Maliki hukumnya sunat buat. Begitu pula. Sunat mana atas pada harus lagi. Bagi
mazhab Hanafi dan Hambali boleh. Oh, jadi Hanafi dan Hambali boleh buat korban untuk orang mati. Nah, tu nak kena faham tu. Ya. Baik. Waktu korban. Bila masa nak buat korban ni pun ada beza di antara ulama-ulama mazhab. Mazhab Syafi'i saja boleh korban 4 hari. Mazhab lain 3 hari saja. Hari pertama dengan tasyrik 2 hari. Mazhab Syafi'i boleh 4. Itu beza dia. Baik. Cuma mazhab Maliki ni dia lebih khusus lagi. Mazhab Maliki ni orang lain tak boleh buat korban selagi imam tak sembelih korban dia sendiri. Oh pula. Mazhab Maliki, imam tu sebab mereka tegas masalah korban. Maknanya boleh kata yang mampu memang buat semua. Lepas sembahyang raya, waktu yang paling afdal ialah waktu duha. Lepas sembahyang raya, kalau imam tak sembelih korban dia, orang lain tak boleh. Mazhab Maliki, kena imam buat dulu. Imam, ikon. Kalau imam tak korban, dia ambil kira masa lebih kurang. Kalau imam tu buat korban lepas, baru boleh buat. Walaupun imam tak korban, dia ambil kira masa. Kalau imam korban, mungkin masanya berapa? 20 minit? Tunggu 20 minit dulu, baru orang lain boleh buat. Begitu pula mazhab Maliki. Tu selalu pelik lah. Pelik tu sebab kita jangan dengar. Gitu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita nak ambil kira juga masalah korban ini. Ada sikit masa lagi ya. Jenis binatang yang nak dikorbankan. Ini ilmu ni patut tukang beli binatang kena tahu. AJK, tukang cari binatang kena tahu. Saya nak tanya ni kat masjid-masjid Sohor, rasanya lipok-lipok dalam mata pokok cari binatang ni. Ilmu ni jarang dicerita orang. Pergi beli je. Baik, kita tengok mazhab kita lah ya. Kita tengok mazhab kita. Bagi mazhab Syafi'i, yang bagus kalau ada unta betina gemuk. Pula. Kalau tak ada unta betina gemuk, dan binatang ni sebenarnya boleh jantan, boleh betina. Jantan ni boleh, binatang boleh jantan, boleh betina. Umur lebih kurang 2 tahun. Umur. Pasal apa ambil umur 2 tahun lebih? Sebab masa tu dia ambil kira tumbuh gigi dia tu. Dia ambil kira yang tu pada adatnya. Dia bukan tumbuh gigi, saling gigi. Saling gigi. Tahu begitu. Baik. Bersaling gigi betul. Umur 2 tahun ni dia akan bersaling gigi. Kemudian kalau tak ada unta betina gemuk, baru ambil lembu. Ni Syafi'i ni. Kalau tak ada lembu, kibas. Kibas tak ada sini. Kalau tak ada kibas, biri-biri. Lepas tu baru akhir sekali kambing. Maknanya biri-biri afdal pada kambing. Lembu afdal pada biri-biri bagi mazhab Syafi'i. Tujuh ekor kambing adalah lebih bagus daripada seekor unta atau seekor lembu, mazhab Syafi'i. 7 ekor kambing lebih afdal daripada seekor unta. Sebab seekor unta 7 bahagian, seekor lembu pun 7 bahagian. Dan 7 ekor kambing lebih bagus sebab dia ambil kira masalah banyak daging. Satu. Yang kedua, kualiti daging dia ambil kira. Sebab itu timbulnya kibas. Sebab daging kibas baik. Ya, asal dia keluarga kambing juga tu.
Satu kambing lebih afdal daripada satu bahagian unta ataupun satu bahagian lembu. Satu kambing lebih afdal daripada 1/7 lembu tadi tu. Ini kalau daging sama banyak. Kalau daging seekor kambing sama banyak dengan 1/7 daging unta, dengan 1/7 daging lembu. Kambing jenis kambing kemetot aja, tapi lembu pula jenis gemuk. Kambing dia punya daging sama banyak, masa itu kambing afdal. Tapi kalau daging unta lebih banyak, 1/7, unta afdal daripada seekor kambing. Kibas, ni memanglah kalau banding dengan kambing, kibas ni lah yang paling afdal. Sebab Nabi SAW yang melakukan korban untuk diri dia dengan kibas warna putih. Kemudian diambil kira juga dalam mazhab Syafi'i, jantan lebih baik pada betina. Lembu jantan lebih baik pada lembu betina. Itu mazhab kita. Ya. Mazhab Maliki lain pula. Mazhab Maliki dia kambing afdal. Kambing pula dia cari yang jantan baka. Jantan baka macam mana tu? Yang besar tu. Yang besar lepas pada jantan baka baru yang kasih punya. Kasih apa pula? Yang dia kastrit. Ada dia. Yang kasih. Lepas kambing jantan kasih baru ambil kambing betina. Itu mazhab Maliki. Lepas tu baru biri-biri, lepas tu lembu, lepas tu unta. Warna putih lebih baik pada warna hitam. Jadi kita yang mazhab Syafi'i tadi dia dulukan lembu. Lepas tu ada kira pula kuantiti daging tu. Okey. Dari segi warna pula. Ni kena tahu ni. Warna putih yang paling afdal, lepas warna putih, warna kuning. Lepas warna kuning, warna suram. Orang perempuan pandai ni. Warna suram macam mana? Suram ni antara kuning dengan merah. Sebab lepas suram baru merah. Lepas merah baru campur putih dengan hitam. Lepas campur putih dengan hitam, orang naya sekali, orang wanita. Wanita belas sekali. Dia tak ada naya pula. Dia lembu terpilih. Walaupun dia wanita. Lembu terpilih. Tapi jangan kau tindik telinga dia. Jangan tindik telinga. Ni pun nak kena tegur ni. Ya. Sebab kalau kita ambil yang jenis-jenis makruh. Kita nak buat ibadat terbaik. Ya. Gemuk lebih baik pada tidak gemuk. Itu pilihannya. Jadi ambil warna putih, kuning, ikut urutannya. Putih, kuning, suram, merah, campur putih dengan hitam, baru hitam. Itu dari segi pilihan warna. Ya, pilihan warna. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang daging korban nazar, kalau termakan semua, hendaklah beli ganti daging lain, walaupun memang bukan daging korban, sedekahkan. Kemudian daging korban sunat pula tak boleh makan semua. Tak boleh makan semua. Kalau dah termakan 2/3 tu kena beli daging lain, sedekahkan. Dan cara agihan daging pula ada 3 cara. Ya, cara agihan daging. Ini kita nak ceritanya agihan daging ni lebih kepada kalau kita buat korban keluarga sendiri. Adapun yang kita serah pada masjid dan surau, dia macam-macam kaedah. Ada yang diagihkan dulu 1/7, 1/3 daripada 1/7, tiap-tiap peserta diagihkan, dibagi. Ataupun ditetapkan peserta korban dapat lebih kilogram berbanding peserta awam. Ada juga diasingkan siap-siap. Lepas tu baru dia buat agihan. Ini kalau masjid surau memang agihannya tak sama, sebab sudah setuju dan redha baradai kepada AJK korban. Yang maksud yang saya nak cakap ni adalah kalau kita buat korban sendiri, maka cara pertama yang paling afdal, kita hanya ambil hati binatang saja, yang lain sedekah. Korban sunat ni. Yang kedua, yang korban itu korban sunat ambil 1/3,
dan 2/3 lagi sedekah kepada fakir dan juga kepada golongan yang mampu. Cara yang ketiga pula, ahli korban ambil 1/3, 1/3 lagi kepada fakir miskin, 1/3 lagi dihadiahkan kepada mereka yang mampu. Guna kaedah 1/3 ni dalam mazhab Syafi'i sebenarnya mengikut pendapat Syafi'i qaul jadid, qaul baru. Imam Syafi'i dia ada 2 qaul, Iraq dan di Mesir. Qaul qadim, qaul awal mazhab Syafi'i bukan 1/3, setengah banyak ambil. Qaul barunya adalah 1/3 dan qaul ini yang banyak diguna pakai. Kita selalu dengar 1/3. Ya. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, daging korban yang dikorbankan di kawasan itu, di qaryah itu, tak boleh dibawa keluar pada qaryah itu keseluruhannya. Korban kat situ bawa keluar bagi tempat lain. Sebab korban ni konsep macam zakat, agihan mesti di tempat yang dikorbankan. Kecuali dari tempat tu dah memang tak ada orang dah, tak ada orang kaya apa semua balik kampung apa semua. Mungkin dia boleh ambil sebahagiannya untuk dihadiahkan kepada fakir miskin di qaryah lain. Adapun daging korban yang kita dapat sekilo kat rumah tu, kita nak bawa balik kampung tak apa, sebab itu hadiah pada orang. Dan daging korban sunat makan 3 hari. Maknanya jangan sampai membazir. Buka pecah ais boleh jatuh daging korban, banyak penuh daging korban. Sebab lebihan pada 3 hari eloklah disedekahkan, supaya dimanfaatkan. Jangan daging korban makan setahun dalam pecah ais sampai macam batu kan. Ya? Baik. Kalau nak buat jamuan daging korban, mesti makan orang muslim saja. Ya. Kemudian orang muslim sendiri kalau yang makan tu kena diberitahu adab, tulang dan sebagainya mesti dikumpulkan. Bukannya disepah-sepahkan begitu. Dan tidak dibenarkan menjual daging korban kepada orang yang mampu. Tapi kalau orang fakir miskin dia dapat banyak, dia ada niat nak jual, harus bagi dia jual. Ini bagi dari segi hukum menjual daging korban. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa itu perkara-perkara yang penting yang boleh kita berkongsi, ya. Kita dapat kongsi bersama dari segi hukum ibadah korban, dan kita menjuruskan kepada ijtihadiyah menurut mazhab yang kita pegang ijtihadnya Imam Syafi'i rahimahullah taala. Saya rasa sampai situ dahulu. Mudah-mudahan segala kebaikan daripada perbincangan lebih pada sejam ini dapat kita manfaatkan bersama, kita faham dan kita sampaikan. Dan sekiranya ada kekurangan-kekurangan, masih boleh kita berbincang, masih boleh berhubung dengan saya ataupun boleh berhubung dengan ulama-ulama setempat, ya. Gunakan khidmat mereka. Yang paling penting maknanya ahli dalam perbincangan tajuk ini. Sebab korban ni mesti dibincangkan secara spesifik. Dia tak boleh main rawak gitu, rambang begitu, ya. Jadi muslim-muslimat kita doa kepada Allah SWT. Semua peserta korban yang menyertai ibadah korban, kita doa ibadah korban ini diterima Allah SWT. Dan juga semua tetamu-tetamu Allah yang diterima ibadah umrah dan hajinya, yang mudah-mudahan mereka balik dengan satu personaliti baru, yang baik bertambah baik, yang kurang jadi baik. Dan yang berkorban akan mengambil iktibar daripada korban itu, supaya kita sekeluarga banyak melakukan pengorbanan di sisi Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Berkorban apa saja kata orang, ya, materialsnya, masanya, ya, tenaganya, ini semua adalah tuntutan daripada korban, insya-Allah. Yang baik daripada Allah silap nama saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.